Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal bin Muhammad Nasir, bernombor metrik A209207. Saya akan menerangkan tentang pengenalan ilmu mantik. Pertama sekali, ilmu mantik berasal dari perkataan Arab iaitu mantik, yang bermaksud pertuturan atau satu percakapan. Dari segi istilah pula, ilmu mantik bermaksud ilmu yang mengajar kaedah untuk berfikir secara tersusun agar seseorang tidak jatuh dalam kesalahan berfikir. Yang kedua pula, dalam konteks ilmu mantik bermaksud ilmu yang membahaskan kaedah untuk berfikir dengan cepat dan tepat dan tersusun. Dan yang ketiga, dalam segi dalam bahasa moden, ilmu mantik dikenali sebagai ilmu logik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhaimin Amri bin Jamris, nombor metrik A209113. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah ilmu mantik. Yang pertama, asal-usul mantik. Ilmu mantik ini sebenarnya berasal dari tradisi falsafah Yunani kuno. Tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini ialah Aristotle yang hidup antara tahun 384 sehingga 322 sebelum Masehi. Beliau dikenali sebagai bapa ilmu logik atau ilmu mantik. Salah satu karya agung beliau ialah Organon yang menjadi rujukan utama dalam ilmu logik selama berabad-abad. Dalam karya ini, Aristotle membahagikan logik kepada dua jenis utama, yaitu logik deduktif dan logik induktif. Baik, kita pergi kepada perkembangan dalam dunia Islam. Apabila tamadun Islam berkembang, ilmu mantik ini dihidupkan semula dan diperluas oleh para ilmuwan Muslim. Pada zaman penterjemahan, yaitu sekitar abad ke-8 sehingga abad ke-9, banyak karya Aristotle diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh tokoh-tokoh Islam. Inilah yang membuka pintu kepada perkembangan ilmu mantik dalam dunia Islam. Baik, kita pergi kepada zaman perkembangan ilmu mantik ini. Tapi para ulama Islam bukan sekadar menterjemah, mereka juga menyusun semula dan menyesuaikan ilmu mantik ini mengikut kerangka pemikiran Islam. Antara tokoh-tokoh penting yang kita harus tahu dalam yang menterjemahkan buku Aristotle itu ialah yang pertama Al-Farabi. Beliau coba mengharmonikan logik Aristotle dengan falsafah Islam. Yang kedua Ibnu Sina atau dipanggil Avicenna. Beliau menyusun ilmu mantik secara lebih sistematik. Lepas itu Al-Ghazali, beliau menyokong penggunaan mantik dalam ilmu kalam, iaitu teologi Islam. Dan Fakhr al-Din al-Razi, beliau memperluas penggunaan logik dalam perbahasan falsafah dan agama. Okey, baik, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada hukum mempelajari ilmu mantik. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mempelajari ilmu mantik itu. Ada ulama yang menyokong dan ada ulama yang menolak. Bagi ulama yang menyokong, antaranya Ibn Rushdi. Beliau berpendapat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang mengajak manusia supaya menggunakan akal dalam meneliti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya adalah berkenaan dengan maudhu' ilmu mantik. Apa dia maudhu' ilmu mantik? Maudhu' ilmu mantik adalah maqulat saniyah dan fiqhiyah. Yakni maqulat bermaksud konsep atau makna yang difahami oleh akal. Apabila terbagi kepada dua, iaitu maqulat al-ula dan juga maqulat saniyah. Maqulat al-ula bererti konsep asas, yang ini sebagai contoh manusia, buku atau kuda. Maqulat saniyah adalah konsep lanjutan hasil daripada sebuah pemikiran. Seperti contohnya jenis spesies dan juga ciri pembeza. Maksud maqulat saniyah mantiqiyah, iaitu daripada yang kedua tadi adalah konsep lanjutan yang digunakan dalam logik yakni mantik. Tujuannya apa? Untuk yang pertama adalah menyusun fikiran, yang kedua membuat definisi yakni ta'rif, yang ketiga adalah menilai betul atau salah sebuah hujah. Beliau juga menilai umat Islam di zaman beliau yang tidak kuat pegangan akidah dan menggunakan ilmu mantik untuk memutarbelitkan fakta. Seterusnya, Imam Nawawi.
Imam Nawawi berpendapat ilmu mantik bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Umat Islam di zamannya tidak mendalami Al-Quran dan hadis secara mendalam dan menyebabkan mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuka hati menggunakan akal. Seterusnya, Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat ilmu mantik boleh membawa kepada perpecahan. Hal ini berselari dengan mafhum kata-katanya. Orang Arab tidak akan berselisih selagi berpegang teguh pada bahasa Arab dan kaedahnya. Dan orang Arab akan berselisih serta jahil seterusnya adalah berkenaan dengan Kulliyatul Khams, yang ini yang ada antara contoh yang ada dalam maqulat tsaniyah mantiqiyah. Kulliyat khams terbahagi kepada 5, iaitu jins, yang kedua naw', yang ketiga fasl, yang keempat adalah khassah, yang kelima adalah arattab. Maksud jins adalah jenis umum, sebagai contoh haiwan. Fungsinya adalah untuk menentukan asas kategori sesuatu perkara. Yang kedua adalah naw', yang ini spesies, sebagai contoh manusia, iaitu jenis untuk menyatakan jenis-jenis tertentu sesuatu perkara. Yang ketiga adalah fasl, yang ini ciri pembeza, sebagai contoh adalah berakal. Fungsinya adalah untuk membezakan manusia dan juga haiwan. Yang keempat adalah khassah, bermaksud sifat khas yang ada pada sesuatu benda, sebagai contoh tertawa. Yang ini fungsinya dia menyatakan hanya ada pada manusia sahaja. Yang terakhir adalah arattam, yang ini ciri umum. Sebagai contoh adalah warna. Dia boleh ada pada semua perkara. Sekian, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk faedah ilmu logik. Yang pertama ialah membantu berfikir secara teratur dan sistematik. Ilmu logik ni melatih minda agar berfikir secara tersusun dan mengikut langkah yang teratur. Ini sangat penting untuk mengelakkan kekeliruan serta membantu seseorang memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam dan lebih menyeluruh. Pemikiran sistematik juga memudahkan proses menyelesaikan masalah. Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu mengelakkan kesalahan dalam berfikir dan berhujah. Dengan memahami asas logik atau asas mantik, seseorang dapat mengenal pasti kesilapan seperti hujah palsu, kesimpulan tidak sah, dan andaian tidak berasas. Ini penting untuk memastikan bahawa pandangan atau hujah yang dikemukakan adalah tepat dan tidak bercanggah. Kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu menguatkan hujah dengan dalil yang sahih dan tersusun. Ilmu logik membantu dalam menyusun hujah dengan cara yang jelas, tepat dan berdasarkan dalil yang kukuh. Dalam perbincangan atau debat, ini memberi kelebihan kepada seseorang kerana hujahnya bukan sekadar emosi, tetapi berdasarkan logik dan fakta. Kita pergi kepada poin yang seterusnya, membantu membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan logik, seseorang boleh menilai pelbagai pilihan secara objektif dan memilih keputusan yang paling munasabah. Ini sangat penting dalam kehidupan seharian, sama ada dalam urusan kerja, pelajaran maupun hubungan sosial. Kita pergi yang kelima, iaitu mengasah kemahiran analisis dan kritis. Ilmu logik memperkuat keupayaan berfikir secara mendalam dan kritis terhadap sesuatu isu.
Ia melatih seseorang untuk tidak menerima maklumat secara bulat-bulat, sebaliknya menilai, menyoal dan menyimak maklumat dengan lebih teliti. Itu saja daripada saya, sekian.